Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anhum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Shadaqallahul azim. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan hendaklah engkau berhukum dan menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Zulkarnain Hasan, pengurusi majlis, yang dikasihi Al-Fadhil yang berhormat Al-Ustaz Ni Abdul Datuk Ni Abdul Aziz, pengulas, yang dikasihi, yang berhormat, yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Kelantan, yang berbahagia Setiausaha Agung PAS, yang berbahagia pemangku timbalan Ketua Dewan Ulama Pusat, semua pimpinan kerajaan negeri, semua pimpinan Dewan Ulama Pusat, negeri dan urusan ulama kawasan-kawasan, khususnya kepada muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Kertas ini memfokuskan skop perbincangan mengenai tuntutan akidah dalam pelaksanaan kanun jenayah syariah kepada dua bahagian pembahasan. Yang pertama ini ialah pembahasan mengenai jenayah syariah secara umum dan asas meliputi pengenalan, objektif dan juga matlamat hukuman. Yang keduanya, tuntutan akidah dalam pelaksanaan undang-undang jenayah syariah, yang merangkumi pelaksanaan hukuman berasaskan syariah, termasuk asas akidah dan keimanan, yang merangkumi tiga perbahasan. Yang pertama, perbahasan yang merujukkan hukum hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, berhukum dengan syariat yang diturunkan oleh Allah semuanya tanpa pengecualian. Yang ketiganya, hubungan ataupun hubungan kait di antara berhukum dengan syariat Allah dengan konsep wala' dan bara' di dalam Al-Quran. Jadi oleh kerana kertas ini panjang, lebih kurang 41 muka, untuk dibentangkan dalam masa yang singkat ini memanglah tidak sempat. Dan untuk maklumatnya, kertas ini disediakan oleh Al-Fadhil Ustaz Azhar, Ketua Dewan Ulama oleh Persekutuan, dengan saya menokok tambah dan membuat semokan. Jadi oleh kerana itu, bukanlah semua kita akan membaca kertas ini, dan saya mengambil poin-poin yang penting saja untuk menjadi asas kepada kita memahami dan mendalami berhubung dengan pelaksanaan syariah sebagai tuntutan akidah Islamiah. Pendahuluan Islam sebagai risalah sejagat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, meratasi kaum, warna kulit, zaman dan tempat.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Jadi oleh kerana Islam sebagai rahmat kepada seluruh alam, maka syariatnya juga merupakan rahmat kepada seluruh alam ini apabila dilaksanakan oleh manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Natijahnya hukum hakam syariat Islam adalah wajib didaulatkan dan dilaksanakan bukan syariat yang lain di seluruh pelosok dunia sehinggalah ke hari kiamat. Sebabnya ialah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, Khatamul Anbiya al-Mursalin, yang telah diutuskan oleh Allah SWT bagi menyempurna dan melekatkan tugas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan dan Islam adalah agama terakhir yang disyariatkan yang paling luas hukum hakamnya, paling mendalam bimbingannya, saling menyuruh dan sempurna antaranya, paling sesuai dan memenuhi keperluan sarana dan merupakan cara hidup yang paling bermanfaat. Malahan syariatnya menjadi istimewa dengan kesesuaian dengan fitrah manusia. Hukum hakamnya bersifat umum untuk seluruh manusia serta semua zaman. Penyamataraannya di antara semua manusia, kesemuanya bagi setiap lapangan kehidupan bersifat realistik, adil serta dibina di atas kepentingan hidup manusia, menjamin hak-hak asasi manusia. Kerana tujuan umum diturunkan syariat Islam adalah menjaga manusia dari aspek agama, diri yakni nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Inilah yang merupakan maqasid syariah sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Mutasawwir. Jadi oleh itu ia adalah sistem hidup yang dapat menjamin kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, memenuhi permintaan hak individu serta masyarakat, membina pribadi dan negara. Ia merupakan sebesar-besar jaminan sebenarnya untuk menjaga hak-hak orang ramai, kebebasan serta nilai-nilai hidup mereka. Ia mencegah sebaran pencerobohan terhadap keperluan hidup manusia, merangkumi harta, maruah dan darah mereka. Sebagaimana ia juga menjamin ketamadunan ummah yang berasaskan tauhid yang berfungsi sebagai khalifatullah fil ardh. Syariat Islam sebagai penyelamat. Syariat Islam diturunkan untuk menyelamatkan manusia dari kerosakan dan kemusnahan. Kerana ia boleh diselaraskan dengan ciri khusus kehormatan diri serta kemuliaan, untuk mengatur kehidupan serta urusannya, untuk mengatur hubungannya dengan Tuhannya dan membatasi hubungannya dengan individu serta masyarakat. Oleh itu ia membincangkan setiap aspek kehidupan manusia dan setiap keadaannya. Ia menyelesaikan setiap persoalan dengan kebijaksanaan serta penyusunan, mengaturnya dengan pembaikan serta pembetulan dan menggariskan langkah-langkah berkaitan dengan tingkah laku untuk kehidupan. Ia meletakkan hukum hakam serta batasan untuk kehidupan dan membataskan untuk kehidupan tanggungjawab berkenaan kecuaian serta pelanggaran undang-undang.
Ia mahir dalam kehidupan hak semula serta hak yang diperoleh. Ia menerangkan kewajipan-kewajipan bagi kehidupan dalam ibadat, muamalah, hal ehwal rumah tangga, pewarisan jenayah, menentukan teknik-teknik bekerja dalam ekonomi dan meletakkan perancangan-perancangan luas bagi tata cara politik Islam yang menjamin kestabilan, keamanan dan kebahagiaan untuk masyarakat. Sesungguhnya perkataan yang sama dengan undang-undang di dalam Islam adalah perkataan syariat. Tetapi terdapat perbezaan ketara di antara kedua kata-kata ini serta ruang lingkup keduanya. Jika undang-undang merupakan kaedah, aturan, hukum dan prinsip yang diletakkan oleh manusia untuk mengatur kehidupannya dari segi politik, sosial, ekonomi dan lain, maka syariat adalah undang-undang dengan makna ini, tetapi ia adalah lebih cemerlang daripada undang-undang ciptaan manusia kerana ia adalah datang dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, bukan dari ciptaan manusia. Oleh kerana itu, maka syariat tidak akan ditimpa kecacatan, kekacauan serta kekurangan yang telah menimpa ataupun sebagaimana yang telah menimpa kepada undang-undang. Undang-undang perlu sentiasa dimajukan serta diubah untuk mencapai ketepatan, kesesuaian dan keselesaan untuk diamalkan. Oleh itu, orang yang cuba menyamakan di antara syariat dan undang-undang manusia adalah seumpama orang yang berusaha dengan sia-sia menyamakan di antara manusia yang normal dan hidup dengan patung yang dipahat dari batu. Jadi oleh itu, maka sebesar-besar hak yang ditutup oleh orang Islam sebenarnya pada masa sekarang adalah kembali kepada Islam serta berhukum dengan syariatnya, kerana ini adalah kemestian imannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai suatu perkara, yakni tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka berkata, kami dengar dan kami patuh. Dan ayat yang lain Allah SWT telah berfirman, fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Ayat ini diturunkan sempurna dengan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua kerajaan, menjadi ketua negara Madinah untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya tidak dilaksanakan, maka tentulah manusia tidak akan dapat merasai keindahan dan keadilan syariat Allah SWT. Apabila dilaksanakan, barulah mereka dapat memahami dan dapat merasai
kesesuaian, merasai keadilan dan masa kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Saya rekas kita pergi kepada kanun jenayah syariah yang kedua di Kelantan, muka surat 38. Kanun jenayah syariah 2 Kelantan 1993 adalah satu enakmen untuk melaksanakan undang-undang jenayah syariah. Enakmen ini bolehlah dinamakan enakmen Kanun Jenayah Syariah 1993 yang diluluskan pada November 1993. Ini saya dimalukan oleh Yang Berhormat Ketua Jam Ulama PAS Kelantan, iaitu kanun ini diluluskan oleh 39 orang ahli Dewan Negeri dan telah berkat puasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan melalui pemberitahuan dan wartanya. Enakmen ini mengandungi 6 bahagian, 70 pasal dan 5 jadual. Bahagian 1 memperuntukkan jenis-jenis kesalahan hudud dan hukumannya, meliputi kesalahan sarikah, yakni mencuri, hirabah, merampok, zina, qazaf menuduh zina, liwat, syurb, yakni meminum minuman yang memabukkan, dan irtidat ataupun murtad. Bahagian 2 mengenai kisas dan diat, hukumannya meliputi jenis-jenis kesalahan kisas. Bahagian 3 mengenai keterangan. Bahagian 4 mengenai bagaimana hukuman dilaksanakan. Bahagian 5 mengenai peruntukan umum, dan bahagian yang keempat mengenai mahkamah. Jenis-jenis kesalahan hudud, qisas dan diat dan hukumannya adalah mengikut syariat Islam berdasar pada Al-Quran dan hadis. Walaupun kenyataan dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia yang menyatakan bahawa kanun jenayah syariah ini adalah merupakan hudud PAS, bukan hudud Islam. Dan memanglah bekas Perdana Menteri ini orang yang istiqamah, konsisten, siapa baru ni masih lagi bersikap demikian, walaupun anak buah dia nampaknya sudah sikit ada perubahan. Hal ni kita ucap tahniah lah, kan yang konsisten dia tu. Bila alasan dia kata bercanggah dengan Islam, kerana hukum tersebut dilaksanakan ke atas orang Islam sahaja, tidak dikenakan ke atas orang bukan Islam. Dakwaan ini memanglah tidak benar dan tidak tepat, kerana hukum hudud yang terkandung dalam kanun jenayah syariah 2 Kelantan ini ialah hududullah, yakni hudud Islam, dan ini telah diperakui sendiri oleh pakar-pakar undang-undang termasuk almarhum Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim, Profesor Dr. Muhammad Saidul Al-Osman, dan juga Muslim Bar Council Syariah and Hudud Laws Committee, dan lain-lain lagi. Hubungan syariah Islam dengan akidah. Umat Islam wajib yakin kepada syariat Islam kerana ia melibatkan soal akidah. Hukum hudud dan kisah diletakkan dalam surah Al-Baqarah, Al-Ma'idah dan An-Nur dimulakan dengan penegasan iman. Umpamanya surah Al-Baqarah dimulakan dengan ayat Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Dan surah Al-Maidah dimulakan dengan ayat ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Dan surah An-Nur dimulakan dengan ayat suratun anzalnaha wa faradnaha. Jika sekiranya mana-mana orang Islam yang tidak yakin kepada hukum tersebut, maka ia menjadi kufur. Berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Tapi sekarang kalau kita lihat, oleh kerana mereka sudah lama mendengar penjelasan daripada pakar undang-undang termasuk pimpinan-pimpinan Parti Islam Malaysia, maka suara-suara yang menolak hukum Allah Ta'ala ini kurang kedengaran. Ini bakal barulah mereka memahami batas-batas iman dan kufur. Begitu juga jika sekiranya ia yakin kepada undang-undang ciptaan manusia dan menganggapnya lebih adil dan lebih sesuai daripada syariat Islam, maka ia menjadi syirik kepada Allah Ta'ala dari segi undang-undangnya, dari segi syariatnya. Dan juga mana-mana orang Islam yang milih undang-undang ciptaan manusia untuk dilaksanakan dengan mengenepikan hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, maka ia telah sesat dengan sesat yang nyata. Ini jelas di dalam Al-Quran. Semua firman Allah Taala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khayratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah harus bagi orang yang beriman lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan sesuatu perkara, mempunyai hak memilih, hak ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan barang siapa yang tidak taat kepada Allah, pada hukum Allah dan Rasulnya, maka semuanya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas lagi nyata. Demikian juga mana-mana orang Islam yang melatih pemimpin-pemimpin mereka membuat undang-undang sendiri dengan menepikan undang-undang Allah, maka ia telah melantik pemimpin-pemimpin mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka selain Allah. Dan para pemimpin yang membuat undang-undang sendiri bertindak sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, kerana sungguhnya syariat yakni pembuat undang-undang ialah Allah SWT semata-mata. Dan inilah yang telah ditegaskan oleh Profesor Dr. Ali Jirisah dalam tesis PhD-nya berhubung dengan hubungan syariat Islam dengan akidah Islamiyah. Dan juga berdasarkan firman Allah SWT yang melalui kisah Adi bin Hatim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik, yakni sebagai pembuat undang-undang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hubungan pelaksanaan syariah Islam dengan akidah. Pemerintah Islam wajib melaksanakan syariat Islam. Kewajipan ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, wa alaikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan hendaklah engkau menggunakan hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. Kemudian berhubung kewajipan melaksanakan syariat Islam berkait rapat dengan akidah dan balasan di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini bagi mereka yang tidak yakin dan ingkar kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Itu bagi mereka yang ada upaya tetapi
walaupun dia yakin kepada Allah, dia tidak mahu melaksanakan syariat Allah SWT. Dan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak jalankan hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka mereka menjadi fasik. Jadi tak terlepas daripada tiga golongan ini, sama ada jadi kafir ataupun zalim atau fasik, dalam bab tidak mahu melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan pada Islam terutama hidup berkait rapat dengan pembalasan di akhirat kelak. Allah SWT menjanjikan balasan yang baik kepada mereka yang yakin dan melaksanakan syariat Allah dengan balasan syurga. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Segala hukum yang tersebut adalah batasan-batasan syariat Allah, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang besar. Bagi mereka yang dijalankan hukuman ke atasnya mengikut hukum Allah di dunia ini, akan terlepas dari hukuman dan sesaan di akhirat kelak. Ini berasal kepada hadis Nabi SAW yang tersebut dalam Sunan Ibnu Majah dan juga At-Tirmizi. Itu Nabi SAW telah bersabda, man aznaba zamban fa'uqiba fi dunya lam yu'aqab bihi fil akhirah. Siapa yang melakukan kesalahan di dunia lalu menerima hukuman berdasarkan hukum Allah, maka ia tidak akan dihukum di akhirat kelak. Sebaliknya, mereka yang menolak dan tidak melaksanakan atau tidak dilaksanakan hukum Allah akan diseksa di akhirat kelak, walaupun mereka menerima siksaan di dunia ini berdasarkan undang-undang ciptaan manusia. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu yudkhilun naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan ke dalam api neraka, berkekallah ia di dalamnya, dan baginya azab seksa yang amat menghinakan. Larangan Allah daripada mengambil dan melaksanakan hukum selain daripada hukum Allah. Apa hukman jahiliyati yabghun wa man ahsanallahi hukman liqaumin yuqinun. Patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliyah, padahal kepada orang-orang penuh keyakinan tiada siapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketah ini saya mengeluarkan tanggapan beberapa orang pemimpin negara kita yang bersifat negatif terhadap syariat Islam dan pelaksanaannya. Sama ada sedar atau tidak, tanggapan negatif yang sering dilemparkan kepada undang-undang jenayah Islam terutamanya yang berkait dengan hukum hudud boleh menjejaskan akidah ataupun yang disebut sebagai nawaqidul Islam, nawaqidul iman. Yang pertamanya, kenyataan bekas Perdana Menteri yang pertama, seperti yang dinyatakan dalam buku Viewpoints, syariat Islam terutamanya hukum hudud yang melibatkan hukuman rejam ke atas kesalahan zina tidak sesuai dilaksanakan pada zaman atom, tetapi sesuai pada zaman unta, dan jika dilaksanakan boleh memalukan umat Islam di Malaysia. Dan batu yang digunakan untuk merejam orang yang berzina sepatutnya digunakan untuk membina bangunan dan jalan raya. Kenyataan Perdana Menteri yang ketiga, ini semua saya sebut ni Perdana Menteri pertama, ketiga ni cari sendirilah siapa dia. Kerajaan UMNO di bawah pimpinannya belum berhasrat melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh
dan tidak bersedia mengubah perlembagaan negara kepada undang-undang Islam. Undang-undang Islam tidak sesuai dan tidak boleh dilaksanakan dalam masyarakat majmuk di Malaysia, dan kalau dilaksanakan akan menjejaskan perpaduan kaum dan keselamatan negara. Yang ketiganya, tidak perlu pelaksanaan hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quran dalam masyarakat majmuk sekiranya umat Islam mundur. Hukum rejam yang dikenakan kepada persoalan zina merupakan hukum primitif. Pelaksanaan syariat Islam di Malaysia akan memudaratkan, melemah dan menjadikan umat Islam mundur. Kerajaan Kelantan tidak dibenarkan melaksanakan hudud dan akan mengambil tindakan sekiranya hudud dilaksanakan. Hukum hudud tidak sesuai negara ini yang mempunyai rakyat berbilang kaum dan agama. Negeri-negeri yang diperintah oleh Allah tidak akan melaksanakan hukum hudud, dan hukum hudud tidak adil, tidak terdapat di dalam Al-Quran, dan ia adalah ciptaan ahli pekoh. Orang ini masih hidup lagi dan masih aktif menentang hukum hudud. Dan boleh wajiblah surat yang dihantar pada Menteri Besar Kelantan bertarikh 8 Jun 1994. Negara akan huru-hara kalau dilaksanakan syariat Islam, dan tidak semua negara Islam mengamalkan hukum hudud. Bahkan ada negara Islam lebih makmur tanpa hukum tersebut, dan Malaysia tidak akan melaksanakan hukum hudud. No hudud in Malaysia. Ini yang disebut oleh Perdana Menteri yang ke-6. Tidak melaksanakan hukum hudud dalam keadaan dan suasana sekeliling yang ada pada masa ini juga adalah menurut hukum Islam. Ini tengok lagi ni, bekas setiausaha parlimen. Hukum hudud tidak wajib dilaksanakan negara ini dan tidak berdosa jika tidak melaksanakan hukum tersebut. Bekas naik Presiden PAS. Umat Islam perlu diberi kesedaran mengenai perkara yang dilarang, bukan memaksa hukum hudud dikenakan ke atas mereka. Ini dah orang tadi kenal ni, apa? Ya. Tidak benar jika dikatakan akan masuk neraka jika tiada hudud. Ini sudah meninggal ni. Ya, penasihat Perdana Menteri. Walau bagaimanapun mutakhir ini sikap dan pandangan masyarakat semakin baik terhadap syariat Islam, kerana kebanyakan umat Islam dan sebahagian di kalangan masyarakat bukan Islam negara ini tidak menolak hudud sebagai hukum Allah. Lebih-lebih lagi ia datang dari suara pimpinan negara yang sedia bersama dengan kerajaan Kelantan bagi membenarkan kerajaan negeri yang ini mengikut pasal ataupun artikel 76A Perlembagaan Persekutuan bagi melaksanakan kanun jenayah syariah. Namun demikian, sebahagian daripada mereka masih belum bersedia untuk melaksanakannya dengan berbagai alasan, seperti mengatakan bahawa masyarakat belum faham tentang syariat Islam, dan kalau lebih lagi terutama hukum hudud. Dan memanglah kalau kita lihat dari segi realiti yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, pelaksanaan undang-undang Inggeris terutama jenayah yang terkandung dalam kanun kesihatan itu pun tidak dipahami oleh sebahagian besar rakyat negara ini. Tetapi kenapa ia boleh dilaksanakan dan diterima tanpa penentangan? Ini sedangkan undang-undang Allah SWT kalau dilihat ramai di kalangan orang Islam memahami, terutama di kalangan mereka yang mengajar agama, yang belajar di pondok dan institusi pendidikan agama, mereka lebih memahami undang Islam daripada undang-undang ciptaan manusia ini yang berasaskan pada undang-undang Inggeris. Dan juga mengatakan bahawa hudud bercanggah dengan perlembagaan dan undang-undang. Kita sedia maklum bahawa perlembagaan dan undang-undang ciptaan manusia ini acap kali sudah dipinda, tetapi hukum Allah Ta'ala tidak boleh dipinda, terutama hukum hudud. Jadi oleh kerana itu, memanglah kalau bercanggah pun boleh dipinda artikel-artikel yang bercanggah dengan hukum Allah SWT ini. Dan persediaan belum cukup, misalnya berhubung dengan soal teknikal
inilah juga yang sering diucapkan oleh berbagai pihak dan juga berbagai-bagai alasan lagi. Oleh kerana itu, dalam kertas ini saya mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil bagi menyelesaikannya. Yang pertama, mendidik akidah umat Islam supaya ia yakin tentang syariat Islam dan pelaksanaannya yang merupakan tuntutan akidah. Ia boleh dilaksanakan melalui institusi pendidikan formal dan informal. Yang kedua, peranan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri melalui agensi-agensi kerajaan memberi kepahaman kepada masyarakat tentang kebaikan syariat Islam. Ini ketika saya menjadi tamu kerajaan Brunei, diberi taklimat berhubung dengan pelaksanaan syariat Islam di Brunei, dan apabila diisytiharkan kuasa pada 1 hari bulan Mei 2014 baru ini, dimaklumkan bahawa dibentuk pasukan yang mahir dalam bidang undang-undang syariah ini untuk memberi taklimat kepada semua agensi-agensi kerajaan dan juga ketua-ketua masyarakat secara yang lebih mendalam lagi dan terperinci lagi. Yang ketiganya, peranan NGOs dan badan-badan dakwah, parti-parti politik dan orang persoalan mengenai keadilan syariat Islam yang menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir sekali, berusaha memberi kesedaran kepada masyarakat bersangka baik kepada syariat Islam dan betapa pentingnya pelaksanaan syariat Islam untuk kepentingan agama bangsa dan negara. Kerana ini sangat perlu, terutama di kalangan orang bukan Islam yang mengatakan bahawa belum sampai masanya untuk dilaksanakan syariat Islam ini, terutama hukum hudud, kerana yang lebih prioritinya, lebih utamanya untuk mengatasi masalah kemiskinan, kebajikan rakyat. Mereka tidak sedar bahawa dengan pelaksanaan syariat Islam inilah boleh mengatasi masalah ekonomi, masalah kemiskinan, masalah kebajikan rakyat. Jadi setakat itulah saya dapat nyatakan dalam kesempatan ini. Yang lain itu semuanya mengenai pengukuhan tajuk ini, dan juga dihuraikan dengan nas-nas daripada Al-Quran, hadis, dan juga pendapat-pendapat di kalangan ulama-ulama yang muktabar. Jadi kesimpulannya, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam kesimpulan ini, sesungguhnya Islam adalah agama rahmat untuk semua. Betul juga dengan syaratnya apabila ia dihayati dan dilaksanakan akan membawa rahmat. Di antara keistimewaan syariat Islam termasuk jenayah syariah Islam, hudud dan qisas, ialah ia mempunyai hubungan yang erat dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai ikatan dan kaitan yang kuat dengan akidah Islamiah. Keimanan kepada Allah dan hari akhirat akan menjadikan seorang itu berpegang teguh kepada hukum hakam Allah serta berjiwa sejati untuk melaksanakan syariat Allah dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Sebaliknya, orang yang tidak beriman tidak merasa terikat dengan kewajipan melaksanakan syariat Allah SWT. Undang-undang jenayah Malaysia yang terkandung dalam kanun keselesaan adalah undang-undang ciptaan manusia yang dilaksanakan tanpa dipahami oleh kebanyakan rakyat, dan ia adalah asing dari kepercayaan dan amalan hidup rakyat di negeri ini. Kerana berasaskan undang-undang Inggeris, undang-undang ini ternyata gagal mengatasi perbuatan jenayah kerana ia mempunyai kelemahan dan tidak mampu mencegah jenayah lantaran tidak ada pencegahan dan jaminan daripada Allah SWT. Sedangkan syariat Islam adalah undang-undang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui keperluan dan kehendak hamba-Nya. Allah SWT sendiri memberi jaminan keadilan, kesejahteraan dan keharmonian akan wujud dalam masyarakat dan negara apabila syariatnya dilaksanakan. Dengan melaksanakan tuntutan akidah kanunan syariah, Islam dapat dilaksanakan dengan jaya dan semoga mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, yang syariat Allah, Allah akan menolong kamu dan meletakkan pendirian kamu. Sekianlah saja.
Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.